قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dalam membincangkan tajuk berkaitan dengan fasal ke-6, iaitu zakat barang perniagaan. Sebelum kita masuk topik berkaitan dengan zakat barang perniagaan, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara yang nak dikongsikan dengan tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi kita dapat maklumat dalam perkara tersebut. Pertama sekali, tuan-tuan macam Allah, pertengahan bulan 1 baru ni ada tersebar dalam berita WhatsApp ataupun TikTok dan sebagainya berkaitan dengan isu persepadanan masjid ataupun kawasan masjid itu mana satu. Rentetan daripada isu yang berlaku di Madinah, ada beberapa orang yang membuat persembahan silat dekat Masjid Nabawi. Ada tak apa kan? Ada apa ni? Isu persepadanan masjid macam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni di Malaysia lah, saya nak tanya tuan-tuan, bila start baca doa masuk masjid? Masuk macam tu. Masuk pintu. Pintu mana? Pintu sliding ke pintu luar mana? Tuan-tuan pergi ke masjid, bukan pergi masjid, diletakkan Allahumma ftah li abwaaba bi rahmatik itu kat mana? Perasan tak perasan? Dia letak kat mana? Pintu dalam ke pintu luar? Pintu dalam, kan? Maknanya kita kata yang biasa kat Malaysia ni dipanggil masjid itu, persepadanan masjid itu ialah ruang salat utama. Betul kan? Ya, kan? Maksudnya masuk sliding tu baru dibaca dengan Allahumma ftah li, sebelum masuk Allahumma ftah li abwaaba bi rahmatik. Jadi kalau masjid macam Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pandangan di sisi ulama. Di Malaysia, kat Malaysia ni yang kebiasaannya berlaku di mana-mana masjid ialah merujuk kepada ruang utama solat. Ruang di luar tidak dianggap sebagai masjid. Dia panggil tabi' saja. Dia istilah fiqh, dia kata tabi'. Maknanya tabi' itu kalau bersambung saf yang kat luar tu baru dia kalau ramai dalam ni sambung kat luar, okey. Dia apa implikasinya, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa isu. Kalau kata ni, contohlah ni kita punya ni kan, sliding ni baru masuk masjid, atau ruang yang berkapet ni baru dikatakan masjid, luar tak dikatakan masjid. Apa implikasi dia? Pertama, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita tak seorang itu kalau dia semayang kat luar, dia tak nampak saf yang di dalam. Okey. Ini implikasi kalau masjidnya batasannya adalah pintu sliding ni. Dia tak nampak orang yang di dalam, maka semayangnya tak sah. Semayang dia tidak sah. Sebab syarat untuk orang yang di luar daripada masjid untuk mengikut imam yang ada, mesti nampak orang yang saf yang di dalam, paling tidak pun akhir, walaupun jaraknya 100 meter ke belakang. Kalau orang semayang kita kata luar daripada masjid kan, dia semayang tapi dia nampak lagi saf yang terakhir di dalam masjid, maka sah untuk dia ikut imam. Itu implikasilah, ya katakan.
Kalau kita kata luar tu masjid, maknanya start baca Allahumma ftah li abwaab rahmatik, turun kereta parking aman, parking kat tepi, masuk je pintu kat luar sana tu, pintu pagar tu kan, pagar tu. Makanya kalaulah dia dalam ni kosong orang duk semayang, tapi dia pergi semayang kat luar, dia ikut imam, solatnya sah. Kerana dia masih lagi dalam fiqh mengatakan, di mana juga dia semayang dekat dalam ruang salat masjid, dalam ruang masjid itu, walaupun dia dianggap putus saf ataupun sebagainya, ulama mengatakan bahawa salatnya masih lagi dianggap sah, walaupun dia tak nampak imam. Macam tuan-tuan, orang perempuan kan semayang belakang kan, dia ditutup, dia nampak tak imam, dia nampak tak makmum depan, dia katakan dia tutup. Kalau tak nampak, semayang je masih lagi sah kerana dia dalam binaan masjid. Ada setengah-setengah masjid yang kata, contohnya Masjidil Haram kan, Masjid Nabawi contohnya, Masjid Nabawi tu kan memang kawasan lelaki dengan perempuan kan terpisah, kan, ditutup terus, tak nampak. Maka sah kerana berlakunya salat itu dalam masjid. As long berlaku salat tu dalam masjid, salatnya dikira sah, katakan. Salat masih lagi sah. Sebab itu ada setengah-setengah tempat, bila dia nak semayang fardu, nak semayang fardu ke nak semayang fardu berjemaah, katakan, time salat dia akan buka sliding. Ada. Dia buka sliding hak luar, katakan dia buka sliding supaya yang luar tu nampak. Kalau dia punya sliding door dia, kaca tu jenis yang memang tak nampak, daripada luar tak nampak dalam, maka dibuka untuk nak dinampakkan saf di dalam. Maka itu yang berlaku, itu yang inilah isu. Dan bila luar tidak ditakrifkan sebagai masjid, dalam ditakrifkan sebagai masjid, maka beranda tu kalau nak buat apa pun, nak berniaga ke, nak apa, istilah kata nak buat aktiviti yang berkaitan dengan bukannya ibadat, mengatakan harus dibenarkan. Ada pandangan yang ketiga, ialah pagar masjid, pagar luar masjid. Maknanya tuan-tuan masuk je pintu pagar depan tu, dah kira masjid. Ini yang dipakai di Arab Saudi contohnya, katakan di Madinah, para masyayikh di sana, para syuyukh ataupun para ulama di sana, mereka mengeluarkan fatwa bahawa masjid itu, walaupun ada beberapa pandangan tadi, tapi antara yang difatwakan ialah pagar Masjid Nabawi itu, selagi dalam semua yang dalam pagar masjid itu termasuk masjid. Maknanya masuk je pagar Masjid Nabawi itu dah dikira masjid. Lepas tu menimbulkan kemarahan jugalah pada pihak autoriti agama di sana kerana membuat bersilat dekat dekat kawasan ruang salat. Fa innal masjid la yubna li hadha. Masjid tidak dibina untuk tujuan itu. Masjid dibina untuk tujuan li zikrillah, mengatakan, untuk zikrullah. Ada, wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan masjid lah. Baik. Dia sambung, dia semayang sebab kat luar tu sebab apa tak ni penuh, sambung lah. Dan dia tak, bila dia semayang kat luar, syaratnya ialah orang yang barisan yang pertama yang semayang kat luar tu, dia nampak. Dia tak ada ni apa, saya tak terbayang macam mana katakan. Sebab apa yang disebut oleh para ulama, dia mesti kita kata melihat orang yang terakhir
Semayang dalam masjid itu syarat, dia katakan. Kalau tak nampak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh hanya sekadar mengena suara saja. Maknanya dengan suara saja boleh ikut, tak boleh. Kalau di luar masjid. Kalau dalam masjid dia boleh guna suara walaupun tak nampak. Walaupun dia jauh, katakan. Macam tadi lah saya katakan, kalau dalam masjid dia semayang belakang ke tepi ke tak ada masalah, walaupun dia tak masuk dalam saf, salatnya masih lagi dianggap sah, katakan. Di masjid memang, kalau luar mesti. Kita kata contoh antara yang ketara ialah contohnya macam masjid Shah Alam, katakan. Masjid Shah Alam. Masjid Shah Alam, ya, kata kalau hari Jumaat ni ada orang yang sembahyang di bawah, katakan. Adakah dianggap bawah tak dianggap sebagai masjid? Yang dianggap masjid hanyalah di atas, katakan. Tapi kalau sembahyang di bawah, adakah dikira safnya ataupun dikira sah kerana bersambung dengan masjid ataupun tidak? Itu satu isu juga. Sebab tadilah kaedahnya tadi mesti melihat orang yang terakhir, yang di saf hadapan tu, dia mesti melihat makmum yang terakhir dalam masjid tu. Itu syarat je lah, katakan. Mungkin ada fatwa-fatwa lain, saya tak pastilah. Mungkin ada yang kata boleh ke, tapi apa yang saya belajar menurut Allah ialah, katakan, dia mesti melihat, katakan. Mesti melihat. Melihat tu bukannya maksudnya kita yang belakang sekali kena nampak, tak, yang berada di bahagian depan. Ya. TV tak boleh jadi macam tu. Kalau macam TV saya pasang kat rumah macam mana? Kalau TV saya pasang kat rumah, jenuh macam tu. Tak, semua pakat sembahyang kat rumah. Mana imamnya? Imam tu kat TV. Tak boleh, TV tak boleh jadikan inilah, katakan. Wallahu a'lam. Mungkin kena ada fatwa-fatwa yang menyatakan perkara tersebut, tapi apa yang disebut dalam kitab fiqh, seingat saya lah, yang saya belajar dulu, memang Allah Subhanahu Wa Taala mesti melihat. Syarat ni mesti melihat, katakan. Yang di luar. Di luar tu bukannya semua yang kena sembahyang kat luar kena nampak, tidak. Dia macam cukup yang orang yang paling hadapan sekali di luar. Jadi yang belakang tu dia main tabik dia mengikut je, kata. Dia bukannya kata syarat semua kena nampak, tidak. Cukup saf yang di hadapan, yang di luar tu nampak. So yang belakang berdasarkan yang depan lah. Yang depan dia tukar macam tu, katakan. Wallahu a'lam, katakan. Jadi isu persepadanan masjid yang ada kat Malaysia ni jelasnya ialah itulah, hanya kalau kat Malaysia ni dalam ruang solat utama sahaja. Tapi tidak salah kalau tuan-tuan nak baca daripada awal masuk je pintu pagar kat luar sana tu, baca Allahumma ftah li abwaab rahmatik, nak keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik, tidak ada masalah kat situ. Wallahu a'lam. Jadi kalau katalah ada setengah tempat semayang saf perempuan dengan saf lelaki ditutup dengan sliding. Ada satu tempat masjid tu dia tanya, Ustaz, time semayang ni jemaah lelaki, jemaah perempuan nak kena buka ke sliding tu sebab nak nampakkan imam? Saya kata tak, as long as dalam masjid dia tak perlu, tak apa, tak ada masalah. Boleh berdasarkan pada suara, boleh berdasarkan suara saja pun dah mencukupi, nyatakan. Itu persepadanan lah, nyatakan. Baik. Yang kedua, tuan-tuan nampak tak bahawa ni ada tak yang main siapa yang main TikTok, buka TikTok, ada satu penceramah disebut nama Allah, imam kalau isap rokok, makmum tak sah sembahyang. Ada tak dapat? Ada tak dapat video tu? TikTok. Mana? Dia wallahu a'lam, benda ni bukanlah saya kata benda tu tidak sabit dalam kitab fiqh yang tekan. Memang ada pandangan ulama yang syadid dalam bab ni. Dia keras, katakan. Itu tak kata ekstrim tapi keras lah, katakan.
Walaupun ekstrim tu adalah keras katakan. Tapi pandangan itu adalah pandangan sebahagian kecil ulama. Kenapa nak dipopularkan pandangan tersebut macam Allah, dan pandangan itu boleh menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Maknanya bukan setakat imam, muazzin yang rokok pun tak boleh muazzin. Sebab dua-dua orang ni mesti yang adil. Ada orang yang adil macam Allah kata. Kalau dikeluarkan fatwa macam begitu, katakan dalam ceramah, lepas tu disebarkan dalam TikTok, orang macam mana ni orang akan timbulkan satu persepsi yang mengelirukan katakan masyarakat katakan. Walaupun pandangan tu, saya kata pandangan tu memang ada di sisi ulama. Dia implikasinya bukan setakat imam salat je. Terbawa pula masalah sebagai saksi nikah. Saksi nikah macam Allah, syarat nak jadi saksi nikah adalah orang yang adil. Bukan orang yang adil ni, orang yang adil ni maksudnya orang yang berlaku adil, tidak. Orang yang adil kat sini ialah orang yang tidak melakukan perkara yang fasik, perkara maksiat yang zahir. Katakan. Dan kalau orang tu isap rokok, boleh tak jadikan dia sebagai sebagai saksi nikah? Kalau dah dikatakan salat pun tak boleh, kata. Tak sah sembahyang belakang orang yang merokok, kata. Mencetan daripada itu semua tadi akan implikasinya tadi. Orang akan bincangkan pula pasal bab nikah, saksi. Berapa ramai nanti nikahnya tak sah sebabkan saksinya isap rokok. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila kalau kita kata jumhur ulama, hatta mazhab Syafi'i, sah sembahyang belakang orang yang imam yang isap rokok, tak ada masalah pun. Cuma kalau ada yang lebih afdal tu, maka dipilih yang lebih afdal, katakan. Tapi kita masalah rokok tuan macam Allah Subhanahu wa taala, hari inilah memang kita hampir sepakat, saya tak boleh katakan sepakat, hampir sepakat semua fatwa, institusi fatwa yang berautoriti untuk mengeluarkan fatwa seluruh dunia mengatakan bahawa rokok itu adalah haram. Hampir semua mengatakan haram. Mana buat dosa, mana benda haram, bukan rokok je, banyak lagi benda yang haram yang lain. Tapi yang ini kita katakan popular ada. Jadi tuan-tuan macam Allah, ada juga ulama yang mengatakan makruh. Saya makruh Ustaz, sebab tu saya isap rokok. Isap rokok makruh. Tak kisahlah, katakan. Syekh saya sendiri tuan macam Allah, guru saya. Guru saya tuan macam Allah, saya belajar dengan seorang ulama, orang alim usul fiqh di Madinah, Syekh Muhammad Syangqiti rahimahullah ta'ala, hafizallah ta'ala, tawallahu umrahum. Dia bila ditanya kepada apa hukum isap rokok, dia kata, hukum paling tinggi, dia kata maksimum yang boleh letak ialah makruh. Tak boleh tak haram. Fatwa dia lah. Sebab tu dia tak dibenarkan mengajar kat Masjid Nabawi, ya. Sebab fatwanya bersalahan dengan fatwa Arab Saudi, ya. Tapi tak, masjid-masjid luar dia boleh mengajar, tak ada masalah. Masjid-masjid. Jadi dia, kenapa tak kebersalahan dengan fatwa fatwa kini, fatwa yang makruf, katakan. Itu tak boleh. Kamu nak tahrimkan rokok, kamu kena haramkan juga Pepsi, fast food, Maggi, apa lagi semua. Atas faktor memudaratkan. Kalau ada faktor memudaratkan, maknanya yang tu semua kena haram juga. Kena letakkan hukum haram juga. Fatwa dia lah. Macam kalau orang pagi petang, pagi bangun dia Pepsi, tengah hari Pepsi, malam Pepsi. Cuba bayangkan sama macam orang merokok, saya kata. Pagi Pepsi, tengah hari Pepsi, malam Pepsi. Air berkarbonat. Besoknya lagi, tiap-tiap hari. Agak-agak bertahan berapa lama? Bertahan berapa lama? Agak-agak lah.
Hari-hari makan fast food. Pagi, petang, siang, malam fast food. Orang merokok, saya merokok dekat nak 40 tahun, okey je. Ada setengah orang merokok kan. Dia kata sampai ke tua, sampai umur 60, 70, okey je. Yang masuk hospital tu adalah kadang-kadang. Bahkan kalau saya tak merokok, bahkan yang merokok, kalau saya tak merokok, saya sakit tak? Betul, ada setengah tu. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan dulu, lama dah kan. Dia dapat sertifikat untuk tak boleh berhenti merokok. Dahsyat. Bukan sertifikat apa, dia maknanya doktor buat surat, doktor khas. Dia ni tak boleh berhenti isap rokok. Kalau dia berhenti isap rokok, dia collapse terus. Pergi haji, dalam beg penuh dengan kotak rokok. Bukannya baju ke apa, bawa kotak rokok. Migration kena lepaskan sebab dia ada surat tu. Dulu kat Mekah mana nak cari? Zaman dulu lah, zaman tahun 99, 2000, mana nak cari rokok? Beranilah ada rokok. Sekarang je nyatakan. Dulu tak ada. Rokok pun sembunyi je nyatakan. Pecahnya Temelang, ada kawan tu cerita, yang sahabat yang dapat surat ni, berapa hari lagi nak wukuf, dia collapse dekat Mekah. Tapi tinggal lagi sehari ke 2 hari nak wukuf. Kawannya balik daripada semayang, tengok segar bugar. Segar dah. Wish, ubat apa pakai? Orang baru dapat ubat, baru sampai daripada Malaysia. Rupanya rokok. Ubatnya rokok. Sehat, automatik sihat balik. Rupanya dia tahu collapse tu sebab dia punya apa? Dia punya rokok ni habis. Stok habis. Anak kat Malaysia terpaksa hantar pos melalui tabung haji, hantar melalui pejabat pos hantar. Dan sampai je stok, hisap rokok settle. Barulah pecah Temelang, dia siap dia tunjukkan surat, aku tak boleh berhenti hisap rokok. Punyo dia dahsyat macam Allah. Wallahu a'lam. Jadi itu sekadar macam Allah katakan, kita kata fatwa yang ada, yang jumhur ulama maknanya sah salatnya belakang orang imam yang merokok ataupun sewaktu dengannya. Harus katakan. Dan apa ni, Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia semayang, kana yusalli khalfa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi rahimahullah ta'ala. Maknanya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia semayang belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dalam sejarah Islam, siapa yang tak kenal Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Seorang pemerintah gubernur Iraq ketika zaman pemerintahan Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah melantik Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang yang kita kata diktator, seorang yang kita kata melakukan apa pembunuhan tu memang di ujung jari, katakan. Siapa yang tak kenal Hajjaj bin Yusuf? Tapi Ibn Umar radhiyallahu anhuma semayang belakang Hajjaj bin Yusuf, kata. Ini itu menunjukkan bahawa para sahabat melihat berpandangan bahawa harus, makna sah salat belakang katakan imam yang fajir atau yang fasik, katakan. Wallahu a'lam. Jadi itu dia rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekadar untuk renungan untuk kita. Kadang-kadang benda tu dah tersebar, katakan, kena counter balik, katakan. Nak delete kita tak boleh delete kita, sebab benda tu balik kepada individu yang menyebarkan, katakan, ataupun pihak yang berautoriti untuk menyebarkan, untuk menyekat video tersebut. Baik, kita nak lihat macam Allah Subhanahu wa taala zakat barang perniagaan. Simple itu tuan-tuan, macam Allah takrif barang perniagaan. Kita ada zakat perniagaan dan zakat barang perniagaan. Apa beza di antara dua? Biasa dicantumkanlah dua tu. Cantumkan dua tu dalam satu perniagaan. Zakat barang perniagaan ialah barang yang tidak
barang yang dijadikan sebagai perniagaan tetapi tidak habis dijual dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun. Kita katalah rumah, kita nak jual, setahun tak jual, maka tahun yang pertama tu dah kena bayar zakat. Dia boleh postponekan zakat tadi sehingga barang rumah tadi terjual dan dia qada untuk tempoh tempoh yang sebelum tu lah. Katalah rumah dekat 2 tahun tak terjual lagi ustaz. Maka bila terjual saja dia kena qada lah 2 tahun punya zakat. Itu dipanggil urud tijarah, katakan. Tuan-tuan nak jual kereta, jual kereta. Bila kena yang dipanggil kena zakat urud tijarah, maknanya barang kereta itu cukup setahun tak terjual. Kalau terjual pun nak kena bayar zakat juga, kan? Dia jadi hasil perniagaan. Tapi yang ini dia panggil lepas tahun tak terjual lagi, tetap juga dia kena bayar zakat atas kapasiti sebagai urud tijarah, barang barang yang dijual, nak dijual, kan? Dalam tempoh setahun. So dia kena juga zakat, kan? Lepas tu dalam zakat perniagaan dihitung semuanya sekali. Dihitung semua sekali dengan modalnya, dengan ni nanti kalau tengok dekat dalam pengiraan sekarang mudah. Kita dah ada kalkulator zakat. Tuan-tuan masuk je sistem yang ada tu dalam sistem zakat online, ya. Dia dah ada dah. Dia bila aset ni lah, aset semasa dia kena kira, aset semasa zakat perniagaan ni kena aset semasa kena kira. Kemudian hutang masuk sekali lah, hutang baki di tangan, baki di akaun, barang dagangan, tadi berapa jumlahnya dihitung, ada jumlah. Dan kemudian liability semasa. Liability semasa ni macam bayaran hutang bulanan, lepas tu tanggungan yang ditanggung, macam ada kita kata gaji pekerja, kemudian utility, elektrik, air, sewa pejabat, apa semua. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, aset yang semasa yang dia ada tadi tu ditolak dengan liability semasa, katakan. Berapa bakinya sampai tak nisab. Kalau sampai nisab 22,300, barulah dia kenakan zakat 2.5%. Rubu' usyur, 2.5%. Apa pun perniagaan dia kena kira lah untuk tempoh setahun, katakan. Untuk tempoh setahun dia kena kira dia punya zakat tadi, zakat perniagaannya. Wallahu a'lam. Itu zakat perniagaan. Kecuali tuan-tuan kita kata dalam kes ini, semua barang yang dijual, kita kata dalam di sini disebut semua barang yang dijual belikan oleh orang-orang adalah dinamakan barang perniagaan. Sama ada jenis yang dizakatkan seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, haiwan ternak ataupun sewaktu dengannya. Semua itu boleh dianggap sebagai barang dagangan. Jika kita jadikan dia sebagai barang dagangan, maka kena zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan ni dia kita kata kena tunggu, kalau setahun tak laku baru dikira zakat barang dagangan. Tapi kalau setahun dah terjual, dia akan jadi balik kepada keuntungan syarikat yang juga dikira termasuk dalam zakat perniagaan. Kalau lepas tahun tak terjual, dia akan jadi masuk sebagai aset semasa yang dia ada. Dia masuk dalam aset semasa dan dia dikira sekali dengan zakat perniagaan. Wallahu a'lam. Sebab zakat di sini adalah pemilikan barang dengan diniatkan diperniagakan. Sebab perniagaan pasti menuntut adanya perkembangan harta benda. Dengan kata lain, maksud barang perniagaan adalah barang yang dipersiapkan untuk dijual belikan. Apabila nilainya telah mencapai nisab, telah mencapai setahun dalam pemilikan,
dan si pemilik tidak memiliki hutang yang dapat mengurangi nilai hisabnya, maka wajib dikeluarkan zakat. Wajib dikeluarkan zakat. Macam rumah, kita tak terjual setahun, tapi rumah kita ada hutang lagi. Kita ada hutang lagi dengan bank, dia akan tolak lah. Kalau harga rumah berapa katakan, contohnya harga rumah Bandar Puteri contohnya 600,000, contoh sebiji rumah 600,000, hutang dia ada lagi dalam separuh lah katalah 300,000. So keuntungan daripada tu ada lagi dalam hasil jual rumah tu ada 300,000. Ini congak umum lah yang dah katakan. Maka zakat selepas dah ditolak hutang tu semua katakan. Bukan daripada keseluruhan termasuk hutang, tidak katakan. Kecuali rumah tu dah jadi pemilikan kita semualah, mana tak ada hutang dah yang nak jual. So barulah daripada harga rumah yang asal katakan. Apa semua samalah. Kalau kereta ke, rumah ke, tanah ke, ataupun sewaktu dengannya katakan. Wallahu a'lam. Pensyariatan kewajipan zakat pada barang dagangan, pada barang perniagaan, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ataupun dalam surah Taubah. Dalam surah Taubah pun ada, dalam surah Al-Baqarah pun ada. Antara ayat yang ada, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Apabila ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Baik, kemudian namati Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah ijma' ulama seperti mana yang dinukilkan Ibnu Munzir rahimahullahu taala. Para ahli ilmu telah berijma' akan kewajipan zakat perniagaan. Syarat kewajipan zakat pada barang perniagaan, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pada zakat perniagaan kecuali dengan dua syarat, hingga menjadi barang yang memiliki barang perniagaan, dan ditambah lagi dengan dua syarat umum, yakni haul dengan nisab. Maka syaratnya ada 4. Cukup 4 ni maka barulah wajib bayar zakat. Kepemilikan barang perniagaan dengan akad di dalamnya ada pemberian ganti. Barang perniagaan tiada menjaga satu barang perniagaan kecuali apabila dia memiliki dengan akad, dan wajib ada penggantian, iaitu kan menukar barang di dalamnya seperti jual beli, penyewaan, nikah dan pemilikan harta kerana khuluk. Apabila dimiliki sebab pewarisan, wasiat ataupun hibah, maka tidak disebut barang perniagaan. Barang perniagaan ni yang ada melibatkan jual beli. Tapi kalau bentuk hibah, dia tidak lagi dikatakan, dia tak termasuk dalam zakat perniagaan lagi. Pewarisan, wasiat tidak disebut sebagai barang perniagaan. Kerana hilang syarat, iaitu adanya tukar menukar, kecuali jika diniatkan untuk perniagaan selepasnya dan benar-benar dimulakan dengan perniagaan. Itu bab lain. Maknanya kalau katalah tuan-tuan terima duit wasiat, contohnya dalam 1 juta, Ustaz nak kena bayar zakat 1 juta, tak dikenakan lagi zakat kecuali 1 juta tu dah simpan selama setahun. Ataupun dengan 1 juta tadi tuan-tuan mulakan perniagaan, itu baru start mula. Ataupun tuan-tuan terima satu perniagaan yang baru, katakan bukanlah automatically tiba-tiba tuan-tuan dapat je perniagaan tu terus nak kena keluarkan zakat, tidak, mengatakan it depends pada syarikat tu macam mana, yang katakan dah setahun ke beberapa tahun ke, kemudian baru terima sebagai harta pusaka. Jadi dia adalah dia punya pengiraan di situ. Bukanlah terus nak kena keluarkan zakat, as long as kalau dia baru terima, katakan zakat pada dia sebagai pemilik. Tapi zakat pada kita kata boleh saja kalau dia nak keluarkan jika perniagaan tu telah berjalan sebelum ni, cuma dia menjadi pemilik yang baru,
selepas keluarganya meninggal dunia, dia mewarisi perkara tersebut dan dia meneruskan perniagaan. Jadi dari situ dia kena ada zakat perniagaan lah selepasnya. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala itu kita kata syarat. Syaratnya ialah dia adalah bentuk perniagaan. Perniagaan bukan wasiat, bukannya bentuk amanah, bukan bentuk hibah. Dia adalah bentuk perniagaan. Yang kedua, niat ketika akad adalah pemiliknya untuk perniagaan. Disyaratkan hingga menjadi barang perniagaan, si pemiliknya meniatkan ketika akad memilikinya untuk diperniagakan. Sebab itu perniagaan, zakat perniagaan adalah dikenakan kepada syarikat yang dimiliki oleh seseorang, mengatakan. Bukan syarikat yang dimiliki oleh institusi tertentu yang tidak ada pemiliknya yang autoriti. Let's say contohlah, ada orang tanya, Ustaz, katalah surau, ada surau, mengatakan masjid, mengatakan dia ada sewaan, dia buat sewaan kan, sewaan tapak dan sebagainya. Adakah sewaan tapak itu dikenakan bayar zakat? Di sini nama Allah Subhanahu wa taala sekarang ni pemilikannya, kita tanya balik, pemilikannya siapa? Siapa yang memiliki, katakan. Sebab dia tidak jelas pemilikannya tadi kepada individu ke, ada pemilik ke, kecuali kalau dia amanahkan ataupun diberi kepada satu syarikat yang menguruskan tapak tadi. Maknanya syarikat tersebut ada dimiliki, ada pemiliknya, katakan. Makanya tuan-tuan mati Allah, di situ barulah dikenakan zakat kepada syarikat tersebut. Tapi kalau pada surau, mengatakan surau ni yang memilikinya bukannya individu, semua orang. Makanya lepas itu disebut kat sini ialah syarat pemilikan itu. Macam juga kita sebab itu mana-mana badan syarikat-syarikat ataupun badan syarikat-syarikat yang kalau contohlah kita kata bank, sebab tu bank Islam, bank rakyat, dia mereka keluarkan zakat sebab dia ada pemiliknya. Tapi tuan-tuan pernah dengar tak bank negara keluar zakat? Ada tak? Ada tak? Siapa abang mana bank negara? Tak ada tu. Bank negara ada keluar zakat tak? Kenapa dia tak keluarkan zakat? Sebab isu ni adalah pemilikan. Dia adakah dimiliki oleh individu ataupun dimiliki, bagaimana dia punya pemilikan itu. Sebab penting. Dia tak sama dengan bank-bank yang ada, katakan yang lain, contohnya bank Islam ke, bank Muamalat ke, Hong Leong ke, ataupun suatu dengannya, katakan, yang mana dimiliki, ada dia punya shareholder je, ada dia punya kita kata ahli lembaga pengarah dia yang ataupun saham-saham yang dimiliki. Wallahu a'lam. Ada. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, sebab tu macam perkara-perkara tersebut tuan macam Allah, syaratnya tadi ialah pemilikan. Pemilikan. Apabila si pemilik itu memilih membeli barang, dia ada pemilikan, barulah dia kenakan bayar zakat. Nisab, syarat yang berikutnya. Nisab kita semua tahu tuan macam Allah, sama juga dengan zakat emas 85 gram emas bersamaan dengan 22,300 plus-plusnya tu, katakan 22,000. Tak sekarang sampai bulan 6 22,300 kata saya. Sebab dia every 6 month, dia setiap 6 bulan dia akan buat average baru. Dia akan tengok harga emas kan naik kan. Dia tak gunakan nisab harga perak. Kalau nisab harga perak jenuh, sebab harga perak tak sama dengan harga emas, kan. Kalau harga perak
200 dirham, baru dalam berapa ribu, 4 tak sampai 3,000, tak sampai 2,000. Setiap 2,000 nak kena zakat, jenuh jugalah. Sebab tu dia gunakan zakat emas. Gunakan nilaian dia emas, ya katakan. Sebab, dan saya selalu sebut macam Allah sebelum ni, ya katakan, pelaburan, kalau pelaburan macam Allah sekarang, kalau orang dah banyak sangat beli emas, ya katakan, dia akan datang, ya katakan, perak tu dia akan sama balik macam zaman Nabi SAW, ya katakan, harganya, ya katakan. Walaupun mungkin lama, ya katakan, tapi dia punya nilai dia tu akan naik sama macam zaman Nabi. Allahu a'lam. Baik. Begitu juga haul. Cukup haul. Syarat yang berikutnya cukup haul. Cukup empat syarat ni nanti Allah Subhanahu wa taala, barulah kita kata diwajibkan zakat. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala, kewajipan ukuran, maknanya zakat tadi, bila cukup syarat yang disebutkan tadi 4 perkara, barulah orang si pemilik syarikat tersebut ataupun orang yang memiliki barang yang nak dijual tadi, hendaklah barulah dia wajib mengeluarkan zakat. Dalam kes ini, zakat perniagaan kita wajib mengeluarkan dengan nilai, bukan dengan barang dagangan tersebut. Jangan nanti dia jual gaung pisang, kena zakatnya keluarkan gaung pisang juga. Tak, ya katakan. Dia kena jual, dia kena keluarkan zakat perniagaannya dengan nilaian. Dia tak sama dengan zakat biji-bijian, zakat ternakan dan sebagainya. Tapi apa yang kita dah ambil sebelum ni, zakat bijian dan zakat pertanian dan zakat ternakan juga, kita yang diamalkan di Malaysia ialah mengambil pandangan mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, iaitu mengeluarkan dengan nilai. Zakat perniagaan adalah dengan nilai. Wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan mati Allah, sikit tajuk berkaitan dengan zakat perniagaan. Nanti insya-Allah lepas ni kita akan lihat zakat barang galian, barang terpendam, dia panggil rikas, ataupun kita jumpa barang yang dipanggil harta karun. Orang duk sekarang ni popular beli detektor, yang alat kan. Cari, jumpa emas, jumpa ni. Jangan main-main, dia katakan kalau jumpa ke barang yang berharga tu rikas, maka nak kena bayar zakat. Dia kenakan bayar zakat barang yang terpendam, dia panggil. Ataupun zakat barang galian. Barang galian ni nama Allah Subhanahu wa taala ialah emas dengan perak lah yang dijumpai, katakan. Tembaga, permata, katakan bagaimana ustaz, katakan. Kalau dia jumpa minyak, kena bayar zakat tak ustaz, katakan minyak. Adakah dia termasuk dengan zakat barang galian? Itu kita kena kupas nanti, adakah ia termasuk ataupun tidak. Ataupun yang dimasukkan dengan zakat barang galian hanya emas dengan perak sahaja, yang lain tak termasuk. Kalau jumpa permata, tak kena bayar zakat, kecuali kalau diniat untuk jual lah, itu lain pula. Tapi kalau barang yang terpendam, adakah barang terpendam ni hanya melibatkan emas dengan perak saja ke, ataupun melibatkan semua jenis barang yang terpendam? Jumpa macam dekat sini kan, dia jumpa pasu zaman dinasti lama, tapi kalau jual mungkin harganya beratus ribu juta. Adakah ianya dikenakan bayar zakat terhadap barang tu sendiri, katakan? Nanti kita kupaskan nantilah pada masa akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan nak tanya kalau ada? Dia dimasukkan sekali, as long as dia zakat duit tu hasil daripada perniagaan tersebut akan dikombinkan
termasuk dalam zakat perniagaan. Dia, kita kata dia macam ni. Kita kata disimpan tu dalam akaun perniagaan ke akaun individu. Dia lain, dia katakan. Kalau biasanya syarikat, dalam syarikat mesti dia ada akaun di sini kan. So kalau dia masuk dalam akaun syarikat dia, maknanya dia adalah dikenakan untuk bayar zakat perniagaan lah. Dia akan combinekan semua berkaitan dengan perihal syarikat, dia akan masuk dekat dalam zakat perniagaan. Tapi kalau dia secara itu syarikat katakan, dia pula ada duit simpanan dia sendiri dekat dalam akaun dia sendiri personal, yang itu dia panggil zakat simpanan. Dia tak masuk, dia tak boleh join katakan, sebab yang ni memang simpanan dia sendiri individu, yang ni syarikat. Dia tak boleh digabungkan lah katakan dulu tu. Sebab tu pentingnya ada akaun syarikat dan sebagainya katakan, sebab senang nak ngira. Ini nanti kan ni duit dia individu, bukan duit syarikat katakan. Ni keuntungan syarikat. Ni bukan dia punya ni sendiri punya. So dia tak sama, dia punya sistemnya tak sama katakan. Wallahu a'lam. Nanti saya cuba kopaskan akan datang. Adakah boleh digabungkan? Adakah perlu digabungkan sebagai pemilik untuk digabungkan simpanan dia masuk? Saya cuba cari dalam fatwa kalau ada katakan. Kalau ada, insya-Allah nanti saya kongsikan. Wallahu a'lam. Secara sekarang ni, setakat yang ada sekarang ni ialah zakat simpanan dia individu dia diasingkanlah, dia tak sama. Kalau zakat simpanan kita ada 4 akaun bank pun kita kena campur semua sebagai zakat simpanan. Ni ada 5,000, ni 5,000. Campur semua nanti Allah Subhanahu Wa Taala adalah dekat 30,000 saya katakan. Kenalah bayar zakat. Semua akaun. Ada 4 akaun, tabung haji ada 30,000. Ada. Tapi kalau zakat simpanan dia kena tengok setahun. Tengok setahun berapa nilaian yang paling rendah dalam tempoh setahun. Ada 4 akaun. Akaun pertama dalam setahun ada 10,000 yang paling rendah. Kemudian akaun kedua Maybank contohnya, dia ada 5,000 yang paling rendah. Kemudian akaun ketiga pun ada 4,000. Akaun keempat pun ada dalam 6,000. So dia jumlahkan semuanya sampai tak nisab, cukup haul, maka keluarkanlah 2.5%. Wallahu a'lam. Jadi itu. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, macam Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah setakat itu sahaja yang sempat dikongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan ia beri manfaat pada kita semua. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.